Bismillah. Okey, soalan nombor 1. Ini kita masuk topik poligon dulu. Ini poligon. Ini dalam SPM ada, tapi belajar masa form 3. Yang tu yang best tu. Belajar masa form 3 soalan dalam SPM. Soalan gambar rajah dia simple je. Dia bagi macam ni. Saya lukis mula lebih kurang. Okey, kemudian ada pentagon kat situ. A, B, C, D, E, F, G. Sini ada 74. Sini ada X. Okey. Maklumat dia bagi kan. Okey, kalau kamu tengok gambar rajah ni, macam dalam soalan dia bagi tahu dalam rajah 1 A, B, C, D, E ialah sebuah pentagon sekata. Yang terpenting pentagon sekata. Ni pentagon 1, 2, 3, 4, 5 ni pentagon. Sekata maksudnya apa? Sekata maksudnya semua ni sama panjang. Bila semua sama panjang maksudnya sudut dalam ni pun sama. Okey, dalam SPM kamu, poligon yang sekata ni yang memang kamu wajib ketahui. Wajib ketahui yang pertama, yang paling basic sekali adalah segitiga. Segitiga simple je. Ini kalau segitiga sama sisi, sudut dalam dia 60. 60. Ini 60, ini pun 60. Jumlah dia adalah 180. Nombor 2 adalah segi 4. Segi 4, saya ringkas je. Segi 4. Segi 4 pun kamu wajib ketahui juga. Sudut pedalaman dia adalah 90 darjah. Yang ni segi 4 sama. Segi 4 sama. Semua sekata ni maksudnya sama. Jadi jumlah dia apa? 360. Okey, kalau kamu tengok perubahan dia adalah dia tambah 180. Setiap kali dia naik, dia akan tambah 180. Okey, lepas itu pentagon. Pentagon 5 sisi. Sama panjang semua. Sudut pedalaman dia adalah 108. Jumlah dia 540. Yang ni yang saya dulu begitu pelajar hafal tu. 5540. 5540. Nombor 4 yang wajib diketahui adalah heksagon. Heksagon. Yang selalu ditanya dalam exam ni. Yang lain kena kira lah. Yang ni wajib kalau boleh hafal. Cepat sikit cerita dia bila kita buat soalan. Heksagon 6. Sudut pedalaman dia 120. 120. Jumlah dia 720. Kalau kamu tengok heksagon dengan segitiga ni. Ni dengan segitiga. Sudut pedalaman ni 2 kali ganda. Okey. Ini cerita tentang ulang kaji sikit lah. Yang ni sekarang kita nak pakai yang mana ni? Kita akan pakai, kalau kamu tengok gambar ni, kita akan pakai pentagon dan juga segi 4 besar. Jadi kita akan pakai yang pentagon dengan segi 4 untuk soalan ni. Okey? Ni lebih kurang. Nanti kalau ni saya rasa kamu ingat ni, dah hafal ni. Okey, saya padam heksagon kita tak pakai. Kita pakai segi 4 dengan pentagon je kat sini. Dua ni. Jadi kesimpulan kita kat sini sebab dia bagi kita pentagon 108. Kalau hafal terbaik. Kalau tak hafal, cuba hafal. Dia akan tolong kamu banyak. Okey? Jadi sekarang kita dah boleh kira lah X kita. Macam mana kita kira X? Kita tengok ujung pula segi 4. Yang terlibat siapa? A, B, G, F saja. Segi 4. Segi 4 ni apa? 360. Sama dengan X campur dengan 74, campur dengan 108. Campur dengan 108. Tak payah buat sangatlah jalan kerja ni. Kertas satu. Ambil kalkulator kira je. X maksudnya apa? 360 tolak 74 tolak 108 tolak 108. Dapatlah jawapan kita kat sini. Okay, cuba kira tengok berapa dapat. Saya rasa 1, 2, 200. Ni ngam-ngam ni. 20, 290. 290 jadi jawapan kita A, 70. Okey, ini asas mula-mula sekali kan. Ramai yang dah tahu benda ni tapi kita buat revision ni untuk apa? Supaya jangan silap. Antara topik yang wajib kamu kena skor dalam SPM untuk kertas satu adalah apa? Salah satunya adalah poligon. Kawan dia garis lari. Kita tengok kan. Kita terus pergi dekat soalan nombor 2.
Tak faham kamu boleh tanya terus. Tanya terus. Kalau kamu tanya, saya akan stop dekat topik tu. Dekat soalan tu. Sampai kita boleh faham semua, kita gerak. Nombor 2. Nombor 2 kat sini dia bagi gambar apa tu? Gambar heksagon. Ini pun senang tak? Tadi saya ada bagi beberapa formula pasal ni. Tarik di situ. Oh, ada panjang lagi. Okey, ada A, B, C, D, E, F. Kemudian sudut ni kat luar. Ini R. Okey, soalan dia, dalam rajah 1, A, B, C, D, F ialah sebuah heksagon sekata dan X, B, D, Y ialah satu garis lurus. Okey. Kat sini ada 2 poin yang dibagi. Pertama sekali, heksagon. Bila heksagon kita tahu sudut pendalaman dia apa tadi? 120. Apa tak siap? 120, semuanya adalah 120. Jadi kawasan ni pun 120. Jadi sini 120. Nampak? Kan? Tapi bila bagi perentas macam ni, automatik perentas ni akan jadi 90 untuk heksagon. Kamu tengok pun tahu 90. Bila sini 90, yang kat tepi ni dia akan jadi 120 tolak 90. Yang ni 120 tolak dengan 90 sama dengan 30. Kalau sini 30, sini pun 30. Boleh juga dikira dengan menggunakan kaki sama. Segitiga kaki sama boleh kira juga. Okey, dah dapat benda ni, dia bagi tahu pula tadi garis lurus. Bila garis lurus apa? Sudut bersebelahan dia. Seorang 30, yang ini R. Jumlah dia apa? Garis lurus. Jumlah garis lurus adalah 180. Jadi R sama dengan 180 tolak 30. Dapat jawapan 150. Ini mudah je. Tapi kalau kamu hafal 120, dia cepat dah. Dia akan tolong. Kalau tak hafal tu, dia lambat tu. Nak kira pula sudut pendalaman dia berapa. Ada jadi slow kat situ. Okey? Itu soalan nombor 2. Saya rasa nombor 2 ni dia lebih mudah pada darjah 1 pula. Nombor 1 tadi. Okey. Kita pergi nombor 3. Okey, nombor 3 kamu tengok ni soalan ni dah melibatkan garis selari. Nombor 3 dia melibatkan garis selari. Saya padam ni. Okey. Sebelum saya lupa, kamu boleh tengok semula rakaman kita punya kelas dekat saya punya channel. Dekat saya punya YouTube channel, youtube.com/c/A besar, Azman M pun besar, Muhammad saya. Okey, kamu tengok kelas kamu, kelas kamu saya tuliskan itu kelas hari Khamis petang. Okey, itu sebelum saya lupa lah. Kita pergi soalan nombor 3 tadi. Tengok gambar rajah dia. Soalan nombor 3, dia melibatkan garis lari kat sini. Mana nombor 3 saya? Okey. Ni. Biasa buat kan soalan macam ni? Senang aja ni. Garis selari 62 darjah. 260. Sini X. Okey. Tengok Apa betul bila buat garis lari? Kalau kamu jumpa benda macam ni dalam soalan garis lari, langkah pertama kamu kena potong bagi jadi garis lari. Tengah-tengah dekat point. Contoh kat sini. Kat sini kita kena potong. Supaya garis ni 3 garis lari. Nampak? Bila kamu potong, automatik kat sini yang ini dengan yang ini dia akan jadi zigzag. Nampak? Zigzag. Bila zigzag kita panggil dia sudut berselang-seli. Nilai dia sama. 62. Sini pun 62. Sama juga bawah. Bawah pun bila jadi zigzag. Sini pun akan jadi X. Nampak? Sekarang macam mana kita nak cari X? Yang mendapat apa yang jadi? Dia jadi apa? Jumlah sudut kat tengah ni. Bulatan penuh. Bulatan penuh maksudnya apa? 360. Nampak? Dah boleh cari X lah. Berapa X? 360 tolak dengan 260 tolak lagi dengan 62. Dapatlah jawapan kita 38.
Okey? Tengok, boleh faham? Ni kena ingat ni, garis lari. Potong je kalau jumpa soalan macam ni. Dia macam ni dia boleh jadi huruf M boleh tak? Kadang-kadang dia buat macam ni. M pun sama, potong. Dia boleh jadi M ke W ke, macam ni sengit ke, tak kisah. Nampak macam ni, tengok garis lari, potong. Okey? Itu soalan nombor 3. Jawapan kita 38 ada. Ada A okey. Kita terus pergi dekat number 4. Okey, number 4 kita soalan pasal poligon kembali. Poligon nombor 4. Okey, ingat semula Nombor 4 kat sini dia straight. Ni sini potong naik. Huruf dia N, M, L, K, J, I. Okey, ada J tu 90 darjah 115 X tambah 18. Sini X, sini 53. Okey, bila kamu tengok ni, ini adalah poligon juga, tapi dia bukan poligon sekata. Dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. Pentagon sahaja nama dia. Jadi jumlah sudut pedalaman dia, kita ingat tadi 5, 540. 5, 540. Ini jumlah dia 540. Kemudian tengok sudut dia. Ini sudut pedalaman. Pedalaman. Seorang duduk kat luar. Tak boleh. Syarat dia, semua, kalau ramai kat dalam, semua masuk dalam. Kadang-kadang dia bagi ramai kat luar, seorang kat dalam, kita keluarkan. Dia tengok majoriti. Kalau kat sini saya tengok, semua kat dalam. Jadi saya akan buat apa? Yang kat luar ni, kita masukkan dia ke dalam. Sebab nak kira semua kena duduk pada kawasan yang sama. Jadi macam mana nak kira luar masuk dalam? 180. 180 tolak dengan 53, kita akan dapat 7 kat sini, 2127. Nampak? Okey, sekarang kita dah boleh kira dah. Macam mana nak kira? Senang je, ambil kalkulator je. 540 tolak je nombor-nombor tu. 540 tolak 127 tolak dengan apa? 18 tolak dengan 115 tolak dengan 90. Cuba ambil kalkulator kira tengok berapa. Okey, saya try congak, tak dapat. Banyak sangat nombor dia. 540 tolak 127 tolak 18 tolak 115 tolak 90. 190. Okey. Bila kita dapat sini 190, ini bukan jawapan kita sebab dia nak nilai X. Dia nak nilai X. X kita ada berapa? Ada 2X. Jadi 2X adalah sama dengan balance kita ni 190. Jadi X sama dengan 190 bahagi 2. Dapat jawapan 95 darjah. Okey. Ini antara soalan yang tadi kita dah bincang sikit tapi dia dah ubah sikit. Ingat petua dia? Kalau majoriti duduk dekat dalam, semua kat dalam. Kalau majoriti kat luar, semua keluar. Itu simple je. Petua dia. Kita pergi soalan seterusnya. Kita dah masuk nombor 4 dan nombor 5. Masih lagi topik ni. Wah, ni panjang sikit. Nombor 5 panjang sikit. Boleh nampak Okey, saya padam ni. Kamu tengok kejap saya nak isi saya nak refill marker pen hitam saya dah kelabu. Black ink. Okey, boleh tengok soalan tu cuba. Okey, sambung nombor 5. Kena kocak-kocak sikit.
Kelabu lagi. Nanti dia clear kot. Ada 2 garis selari. Ada 2 kan. Okay, A dengan B. Sini C dengan D. Kemudian yang ini dia ada. Dah pakai gelap sikit dah. Okay ni. Selari. Ini Y. Sini 32. Sini X. Sini 45. Okey. Tengok apa soalan nak. Rajah 5 menunjukkan 2 garis lurus AE dan AF. Okey, soalan dia cari nilai X dan Y. Okey. Bila kita cari X dan Y, okey, ini sebenarnya bila garis lari kita hanya perlu faham konsep garis lari yang pertama. Cuma bila buat soalan objektif, dia mesti melibatkan nombor-nombor yang dia bagi. Mesti ada guna. Jadi kita cek dulu nombor dia tengok. Nombor 45 ni apa kita boleh buat dengan dia? Nombor 45 ni kalau kita buat pindah sebelah sini dia akan sama. Ni dengan sini 45. Kita panggil dia sudut bertentang bucu. In English we call it opposite angle. Opposite angle sama kan? Sini sebelah. Sebelah menyebelah. Sebelahnya menyebelah apa? Straight line. Garis lurus. 180 tolak 45. 135. Kadang-kadang tulis je. Apa yang kita dapat buat, kita buat supaya idea tu datang. Kemudian kita akan nampak dah step yang pertama. X adalah zigzag. Cuba tengok gambar. Kita akan pakai apa? Ni. Alternate angle. Zigzag. Sudut selang-seli nama dia. Jadi kamu akan nampak. X apa? 45. 45 kat sini. Okay. Sekarang kita pergi dekat Y pula. Y maksudnya, Y mesti guna 32 sebab belum pakai. Kita tengok Y. Y cerita dia zigzag juga. Cantik. Tengok ni. Ni naik pergi sini. Nampak? Jadi Y adalah apa? Y ni dengan ni sama besar. Jadi Y adalah 32 campur 45, 77. Jadi jawapan kita yang mana situ? X 45, Y 77, C. Nampak jawapan? C. Nampak? Soalan SPM, benda macam ni, dia hanya nak tahu kamu masih ingat lagi tak? Sebab benda ni kamu tak belajar dalam tingkatan 4, tingkatan 5 tak belajar. Benda ni semua dah belajar dalam tingkatan 1, 2, 3. Tapi sebab tu kamu kena ingat, SPM soalan dia bukan form 4, form 5 sahaja. Dia melibatkan form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Okay? Dan biasanya saya tengok lebih kurang pattern dia setiap tahun, syllabus baru pun tengok-tengok buku-buku baru kebanyakannya form 4, form 5 lebih kurang dalam 60 ke 70% soalan. Okay? Bila ni form 1, form 2, form 3. Tapi form 1, form 2, form 3 soalan dia mudah-mudah je dia bagi. Adalah kebat tu ada, susah tu ada. Kan? Iaitu soalan yang jarang-jarang ada tapi kebanyakannya mudah. Okay? Boleh skor insya-Allah. Okay? Kita teruskan pergi nombor 6. Nombor 6. Ini lagi sekali kamu tengok. Yang ini dia ada combine nombor 6. Dia combine apa? Tengok gambar tu. Dia combine poligon dengan garis selari nombor 6. Dia combine terus nampak. Sap. Turun. Naik. Set, bengkok pergi sini. Nampak? Yang ini S T U V W X. Sini P. Sini 95. Sini 80. Sini Q. Ingat betul tadi kan? Baca betul-betul soalan nak apa? Soalan nak cari nilai P tambah Q. Biasanya kalau dia minta P tambah Q, maksudnya kita kena pergi cari P tambah Q. Bukan P, bukan Q tambah tak. Dia tak boleh kira tu, kita kena kira sekaligus. P tambah Q ni kena buat sekali. Sebab tu tadi saya ajar kamu, kita kena tengok majority. Apa majority dia? Yang ini kat dalam, ini kat dalam, ini kat dalam, ini kat luar. Kalau kat luar kita masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam 95, kita akan dapat sini 85 darjah. Seorang lagi tak ada. Mana nak cari ni? Okey, dia ada bagi apa? Apa benda yang kita belum gunakan? Garis selari. Belum guna lagi. Jadi kita akan pakai garis selari. Kat mana? Sini. Zigzag. Nampak?
95. Sini pun akan jadi 95. Okey. Macam mana nak cari P tambah Q? Cuba tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Kebanyakannya dia akan pakai 5, 6. 5, 6 macam tu. 5. Bila 5 jumlah dia berapa tadi? 5, 540. 540. Tolak aja semua yang lain. Tolak 85. Tolak 95. Tolak 80. Apa yang tinggal? P campur Q. Objektif macam ni je buat. Ambil kalkulator tekan. Cuba ambil kalkulator tekan. 540. 540 tolak 85 tolak 95 tolak 80. Kita akan dapat kat situ 280. Betul? Kan? 280. Betul kan? Saya salah kira tekan kamu betulkan. Okey? Ini untuk soalan nombor 6. Dan kita pergi soalan nombor sekejap, dah habis ke? Tengok. Okey, topik ni dah habis. Kita masuk topik kedua untuk hari ini. Teori graf. Ini topik tingkatan 4 yang selalu pelajar kadang-kadang lupa. Ini sebagai tahu, ini antara topik. Lagi satu topik yang memang confirm. Confirm boleh skor. Mudah Tengok. Topik kedua, teori graf. Okey. Apa soalan yang pertama dan tiga? Dia bangga gambar-gambar. Dia ada bagi gambar kat sini. Ada segi 4. Oh, ada cross macam tu. Segitiga. Segitiga bawah. Bulatan. 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 Okey. Semua ni ada bulat. 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 Okey. Sebelum kita buat benda ni, saya akan cerita yang beringkas pasal apa? Teori graf. Teori graf ni dia ringkas je. Okey. Yang pertama kamu kena faham saya letak 3 ekor macam ni. Segitiga ni. Tak yang bulat-bulat ni kita panggil dia bucu. Vertices. Simbol dia V. Yang tu kadang-kadang dia pakai simbol dalam buku teks kita pun. Dia pakai simbol dia pakai English. Okey. Bahasa Melayu dia tulis bucu, vertices. Yang ini pula dipanggil tepi. Edge. Nampak? Kan? Okey. Ini tepi, ini bucu. Okey, ada satu lagi darjah. Kan? Darjah maksudnya degree. Simbol dia untuk darjah. Darjah D, degree. Degree ni untuk apa? Degree contoh satu titik ni ada berapa orang dihubungkan ke dia. Bukan menghubungkan, dihubungkan ke dia. Ada berapa tepi yang dihubungkan ke dia. Contoh kat sini, satu titik ni ada satu. Maksudnya ada 2 darjah. Ni pun ada 2 darjah. Ni pun ada 2 darjah. Okey, ini kita panggil dia apakah bucu, apakah darjah, apakah tepi. Dan formula spesial dia, jumlah darjah sama dengan 2 kali jumlah tepi. Itu biasa formula dia. Okey, jumlah darjah, jumlah semua darjah sama dengan 2 kali jumlah tepi. Okey, itu cerita. Sekarang soalan ni dia minta apa? Pelajar menunjukkan sebuah rangkaian. Tentukan darjah bagi rangkaian yang diberikan. Okey, darjah. Kita kena pergi tengok darjah dia. Okey, cuma kat sini ada special lah. Contoh macam ni senanglah. Ni 1, 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 dia ada 4. 1, 1, 1, 1, 1. Dia maksudnya sini ada 4 darjah, sini ada 5 darjah, sini ada 4 darjah. Saya tertinggal pula ni. Ini ada 2 darjah, sini ada 5 darjah. Sini 1, 1. Gelung 2. Gelung saja 2 darjah. Ini akan jadi 1, 2, 3, 4. Semua di sini ada 4. Okey.
Jadi mana jawapan kita? 4 ada 3. 4 ada 3. Check tengok. 4 ada 3. A bukan. Okey, B 4 ada 3. C bukan, D. Okey, antara B ataupun D. Kan? Jadi kemudian kita tengok 5 ada 2. 5 ada 2. Jawapan kita automatik D. Dia tak susun jawapan dia. Dia bagi 4, 5, 4, 2, 5, 4. 4, 5, 4, 2, 5, 4. Dia buat ikut arah jam. Okey. Itu kita panggil dia cerita pasal apa? Darjah. Darjah dalam teori graf. Okey, soalan nombor 1. Boleh Nombor 2. Nombor 2. Okey, jom. Cerita nombor 2 ni. Sekejap. Okey. Nombor 2 nota dia macam tadilah. Nota dia saya dah bagi sikit. Ada gambar rumah sini. Gambar rumah. Macam ni. Ni potong sini. Bulat. Ada gelung. Bucu ada 1, 2, 3, 4, 5 bucu. Okey. Rajah 3 menunjukkan satu graf tak terarah. Tak terarah maksudnya apa? Tak ada anak panah. Kalau dia letak anak panah kat graf tu namanya graf terarah. Okey. Dengan 5 bucu, tentukan jumlah D. Yang ni kau betulkan. Sepatutnya dia jumlah D saja tu. Okey. Jumlah darjah. Jumlah darjah saja. Okey, jumlah darjah dia. The V tu tak ada tu. Dia salah type lah. Jumlah darjah maksudnya macam tadi kita kira. Kalau nak kira satu-satu pun boleh. Jumlah darjah nak kira satu boleh. Satu lagi kita boleh pakai formula apa? Sama juga 2 kali bilangan tepi. Sebab bilangan tepi senang nak kira. Kenapa senang? Bilangan tepi ni, E ni, H ni. Tepi adalah sama juga dengan garisan. Tepi sama dengan garisan. Tengok kita buat. Tengok saya buktikan tengok. Yang pertama kita kira darjah dulu. Sini ada gelung ada 2. Sini 1, sini 1. Maksudnya ada 4. Sini 1, 1. Maksudnya 2. Sini 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sini ada 1, 2, 3, 4. Pun ada 4. Sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. 4. Jumlah dia sama dengan 18. Nampak? Itu jawapan kita. Macam mana kalau kita pakai formula ni? Boleh. Pakai formula ni kita kira tepi je. Kita kira garisan je. Garisan maksudnya saya kira ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jawapan kita kalau pakai formula ni 9 kali 2 sama dengan 18. Dia tak boleh lari jawapan. Itu kita panggil dia jumlah darjah keseluruhan. Jumlah darjah keseluruhan. Okey, itu nombor 2. Boleh? Terus pergi nombor 3. Kita cubalah kat mana kita mampu. Ini kita bincang bagi kamu ingat je. Penting trial nanti saya nak kamu dapat result yang baik lah. Tak boleh gagal je. Gagal tak boleh. Kredit saja pun tak boleh. Kamu tengok kredit takat C tak mau. Lebih lah bagus. Okey. Kita boleh adjust kemudian. Naik lah lagi sikit. Kita tengok soalan nombor 3 untuk teori graf. Saya print dekat kertas A3 tu jadi besar. Okey. Tengok nombor 3. Dia dibagi gambar macam ni. Macam ni lebih kurang saya adjust lah. Kamu tengok lebih kurang lah. Saya tukar bagi straight. Ni. T, U, V, W, X. Okey, dia nak apa ni? Rajah 4 menunjukkan sebuah rangkaian antara berikut yang manakah bukan subgraf. Apa benda pula subgraf? Subgraf adalah sama juga dengan sebahagian dari graf. Tapi dia mesti garis dan huruf. Mesti sama.
Garis dan huruf mesti sama. Maksudnya kalau huruf dia X lah. Subgraf dia pun kena X. Kita tengok jawapan dia bagi A kan. Mana jawapan kita A? A. Oi. Yep. Oh, terus dapat A jawapan dia kan. A jawapan dia. A dia nak bukan terus dapat A. Check tengok. Kat mana salah dia? Dia main tambah garis. Tak boleh tambah garis. Subgraf kurang boleh, tambah tak boleh. Kurang boleh, tambah tak boleh. Okey. Dia tambah garis. Ni yang ni ada tambah bawah. Ini maksudnya ini bukan subgraf. Subgraf ni dia boleh jadi apa saja. Asalkan mesti sebahagian. Kan? Sehingga kan sampai saya letak titik, saya letak T. Ini pun subgraf. Ini pun subgraf, titik saja. Nampak? Bila saya letak T turun pergi X. Ini pun subgraf. Asalkan dia mesti sebahagian pada ni. Tak kisahlah buatlah macam mana pun. Lepas tu saya nak tarik ni ke ni saja. Tapi huruf mesti sama. Ini pun subgraf. Apa saja yang sebahagian pada ni, subgraf. Dia tambah sendiri, habis. Dia bukan subgraf. Terus automatik bukan. Bila dia buat nafas T. Huruf dia letak huruf salah pun tak boleh. Huruf salah pun tak boleh. Dia mesti betul-betul sama. Itu nama dia subgraf. Kan? Tengok jawapan lebih kurang. Jawapan dia, kita dah dapat A kan? Tengok B. B dia sama dah. Dia ambil luar saja. D yang atas saja lengkung. Okey. C yang lengkung. D dia kat bawah. Dia segitiga, dia tarik sikit. Pun sama. Itu adalah subgraf lah. Okey. Kita terus tengok nombor 4. Nombor 4. Okey. Nanti kalau ada kawan-kawan kamu yang tak sempat masuk kelas ke, ada masalah apa, kamu boleh tengok recording kelas dia dekat ni kan. YouTube dekat channel saya, boleh masuk, tengok. Kamu boleh tengok kamu punya. Nanti saya akan tulis lah. Untuk kelas hari matematik, topik apa, kelas hari Selasa pun. Selasa pula. Hari Khamis, hari ni Khamis. Matematik saya ada 3 hari. Ada 3 hari. Okey. Nombor 3 dah. Kita pergi nombor 4. Nombor 4, okey. Nombor 4. Saya dah naikkan nombor 4 dah kan. Dia ada bagi gambar satu. Begini. Kemudian tarik. Ada bulat ni kita panggil dia bucu. Rajah menunjukkan sebuah graf. Antara berikut yang manakah bukan pokok. Okey, sekarang dia nak pokok pula. Okey, apa syarat pokok? Yang pertama, nak jadi pokok, dia mesti adalah subgraf. Maksudnya graf ni asal dia mesti subgraf pada ni. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sambung semua titik. Sambung semua titik. Dia subgraf tapi subgraf yang mesti menyambungkan semua titik. Okey. Nombor 3, dia tidak ada cycle tu macam kita panggil dia gelung-gelung. Kan gelung. Cycle lah saya tulis cycle cycle. Tak ada cycle. Okay, cycle maksudnya ada benda yang ni pergi sini, patah balik. Tak boleh. Dia mula kat situ, dia pergi balik situ. Itu tak boleh. Itu kita panggil tak boleh ada cycle dalam pokok. Okay, jom kita tengok. Yang pertama, A adalah subgraf, betul? A adalah subgraf, dia macam tu adalah sebahagian. Dia letak titik ni, titik ni. Okey. Kalau titik tengah ni dia tak letak, dia bukan subgraf. Dia bukan subgraf pula. Dia bukan subgraf sebab graf dia ada titik. Kamu buat garis terus tak ada titik. Nampak? Dia bukan subgraf. Automatik dia bukan pokok. Okey? Kena ingat titik dia kena ada. Semua. Buat cakap ni je. Ini adalah subgraf. Ni subgraf. Kalau subgraf betul. Tapi pokok salah. Ini bukan pokok. Kenapa? Pokok kata sambung semua titik. Ini tak sambung. Tak boleh. Pokok mesti sambung semua titik. Ini A betul. B dia bagi pokok juga. B pokok juga. Ini ada ni, ada ni, pokok sambung. C sini, pokok juga. Semua sambung semua titik kan. Okey, D bukan pokok. Kita tengok D.
Kenapa D bukan pokok? Okey. Adakah D subgraf? Ya. D subgraf. Nampak? Dia sambung semua. Cuma dia ada cycle kat sini. Nampak? Bila ada cycle maksudnya dia tak boleh jadi pokok. Pokok tak boleh ada cycle. Okey, kita kena ingat syarat dari pokok. Boleh? Teruskan pergi nombor 7. 7. 7? Baru nombor 4, 7 terus. 5. 5. Okey, ni soalan nombor 5. Boleh nampak lebih kurang. Nombor 5. Dah ingat pokok ni? Pokok mesti sambung semua titik, tak boleh ada cycle dan dia juga adalah merupakan syarat utama dia, dia mesti subgraf pokok lah. Nombor 5. Nombor 5 sini tarik ada kotak pokok, pokok pula, kotak, kemudian ada lengkung, ada gelung. E, A, B, C, D. Soalan nak apa? Rajah 7 menunjukkan satu rangkaian. Okey, saya lupa cerita pula awal-awal dari rangkaian. Kalau dia titik saja macam ni, dia adalah bucu saja. Okey, graf ke? Ya, dia adalah graf juga. Titik saja pun graf. Graf paling bodoh sekali ni lah. Dia ada bucu satu. Okey, kamu tarik ni pergi ke satu benda lain. Maksudnya, kamu dah ada berhubungan antara satu titik ke satu titik. Maksudnya, ini baru dinamakan sebagai rangkaian. Rangkaian yang paling pendek ni lah. Rangkaian paling pendek mesti ada apa? Sekurang-kurangnya kena ada satu tepi yang dihubungkan kepada dua bucu. Satu tepi yang dihubungkan kepada dua bucu. Itu adalah rangkaian. Lupa cerita. Okay? Pasti ada jumpa 2-3 soalan dalam set-set soalan SPM. Dia kata, yang mana antara berikut adalah bukan rangkaian. Ataupun dia bagi yang mana antara syarat berikut untuk menjadi rangkaian. Dia bagi syarat-syarat dia. Okay, itu kemudian kita tengok soalan ni. Patah balik. Hitung darjah bagi bucu E. Alamak, ni kita dah bincang tadi. Senang darjah. Darjah maksudnya apa? Saya kira 1, 1, 1, 1, 1, gelung 2. Jumlah kita 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini senang. 7. Okey. Kita habis. Rasa macam banyak gambar dia tak tengok. Dia tengok soalan dia tanya ni je. Ini kita panggil jumlah darjah pada E. Dekat bucu E. Okey. Okey, nombor 6. Nombor 6. Tarik turun nombor 6. Okey. Untuk soalan nombor 6, ada begini. Segitiga ada tarik situ. Sini. Nampak? Boleh Saya adjust sikit lah. Lebih kurang. Gambar dia boleh lebih kurang je. Situ. Sini tak ada. Okey. P. Q. R. S. T. U. Okey. Dia bagi dia pemberat. Ini namanya pemberat. Ada nombor dekat line ni namanya pemberat. 6, 1, 3, 2, 7, 5, 2, 5. Okey, soalan dia. Cari masa terpendek dalam minit untuk bergerak dari P ke U. Jadi tengok. Dia nak suruh cari pergerakan P nak pergi ke U. Okey, jom kita tengok berapa jalan kita ada. Langkah pertama jalan saya ada jalan P pergi ke Q, PQ pergi ke S, pergi ke U. Nampak? Kemudian ada P, ada Q, ada S, ada R dulu, R baru pergi U. Jauh cerita dia ni. Kan? Ini contohlah lagi. Okey. Itu kita panggil dia perjalanan. Daripada mana pergi ke mana? Apa soalan nak? Masa terpendek.
Masa terpendek saya tengok kat sini lebih kurang kita teks, kita nampak yang pertama yang pendek ni PRRU. R pergi ke U. Berapa masa dia? Ni berapa? 3.7. 3.7 maksudnya sini saja dah 10 masa dia kan. Okey. Mana lagi jalan kita? Kita ambil PT. P pergi ke T, T pergi ke U. Ni pendek je. 5.2. Ini 7. Ada jalan lain? P yang saya buat, ni saya buat ni. PQ 6, QS 1, SU 3. Yang ini 9. Okey, jawapan kita kat sini dia nak terpendek. Pemenangnya ialah PTU 7. Jawapan kita adalah A. Kan? Okey, masa terpendek dia adalah 7 minit. Kalau dia lalu PTU. Okey, yang ni yang kita nama dia apa? Pemberat. Nombor atas line. Okey, kita pergi terusnya nombor 7 pula. Okey. Boleh ya? Cuba tengok. Nyatakan darjah bagi bucu C. Okey, cuba. Seminit, cuba. Okey. Boleh? Tengok nombor 7. Okey, semula. Dia sama je, cuma beza gambar. Dia ada tambah sikit benda, iaitu apa? Ada anak panah. Tu je beza dia. Jom kita tengok. Ada anak panah, graf terarah kat situ. Kat sini kita tengok dia bagi A, B, C, D, A, D. Okey, dia ada. Dia tak ada masalah sebab tak ada pemberat. Okay, soalan ni nyatakan darjah bagi bucu C. Darjah bagi bucu C. Okey. Dia tak ada masalah yang ini. Sebab ni yang ini kita panggil dia. Kalau darjah untuk C, dia ada dua. Dia ada darjah, ada D untuk C in. Lepas tu ada D untuk C out. Maksudnya ada darjah untuk yang masuk ke C, ada darjah yang keluar ke C. Kalau kau tengok DC in ada 1,
2. Okey. Sebab Mamat ni tak ada anak panah. Gelung dia tak ada anak panah. Maksudnya kita anggap sebagai darjah dia 2 masuk. Macam tu. Okey, jadi kat sini kita akan dapat yang dulu di darjah dia ada DC in ada 1, 2. Yang nampak jelas Okey. DC out ada 1. Okey. Yang tak ada ni gelung. Gelung dia ada 2. Darjah untuk gelung. Gelung ada 2. Itu. Jadi total dia macam biasalah cara kiraan dia sama dengan jumlah dia. Tadi saya beritahu jumlah tadi ni saya lupa. Tadi betul lah yang soalan tadi. Dia simbol dia. Saya cek balik simbol dia. Ini adalah jumlah darjah bagi setiap bucu. Jumlah darjah bagi semua bucu. Dia simbol dia macam ni. Simbol dia untuk jumlah darjah adalah total sigma dV. Betul kan? Nanti kamu tengok balik rakaman. Saya ada bagi tahu tak ada V. Ada. V itu khas untuk memang simbol dia untuk jumlah darjah. Jadi jawapan kita akan dapat kat sini adalah 5 darjah. 5 darjah. Okey? Itu nombor 7. Boleh? Ya, itu cerita. Okey, dapat 5 semua dapat. Senang. Alhamdulillah, topik nombor 7 lah. Kita pergi topik garis lurus. Kita ada masa sikit lagi. Saya akan skip garis lurus saya lah. Kita buat garis lurus sebab saya tak sempat yang garis mana. Topik last apa ni? Topik last adalah graf gerakan. Graf gerakan ni nanti kita akan fokus dekat masa kertas 2 nanti. Kertas 2. Graf laju masa apa semua ni. Graf jarak. Jarak masa ada berapa soalan? 1, 2, ada 3 soalan. Ada 4. Banyak 4. Ini ada 5 soalan. 6, 7, ada 8. 8. Ini saya play ni, saya tunjuk ni bukan apa sebab nanti kalau kamu tengok recording, kamu boleh nampak benda ni, kamu boleh try. Boleh cuba. Yang tak print tak apa, boleh cuba. Tengok dekat YouTube je. Try okey. Apa tu kalau tak confident nak tahu jawapan, boleh WhatsApp saya. Okey. Kita akan terus pergi dekat topik tadi. Patah bagi topik graf. Garis lurus dia dengan graf Garis lurus dengan graf dia duduk sekali ni saya buat sebab lebih kurang soalan dia bentuk dia. Okey. Tengok soalan garis lurus dengan graf. Ni lagi antara soalan yang memang kamu memang boleh skor lah. Boleh skor. Okey, jadi soalan objektif saja. Saya dah tengok dah kebanyakan soalan. Dia ada 40 soalan objektif. Dan dia garanti kamu kalau kamu tuition, belajar kat sekolah lagi walaupun PDPR garanti ada 30 soalan yang kamu boleh jawab. Okey, boleh jawab. Okey, tapi ada pelajar mungkin biasanya careless, kita letak kat sini careless 5 soalan. Careless. 30 berapa memang boleh jawab. Boleh jumpa algebra, angka bererti, nombor piawai, asas nombor, ni apa bulatan, poligon, graf yang kita belajar, teori graf, gerakan, graf gerakan, semua benda tu boleh buat. Okey, semua ada 30 total dia. Campur dengan yang panjang tu cerita dia banyak tu. Yang banyak tu saya tolak tepi, saya tak suka benda tulis banyak. Barang kalian, set panjang. Okey? Ni 30 boleh jawab. Maksudnya kat sini kamu kalau boleh kamu kena betul lah 25. Target. Tinggal lagi balance 10. Balance 10 ni kadang-kadang soalan dia melibatkan panjang sangat tulis ataupun soalan kebat. Soalan luar jangka. Kita jarang jumpa. Okey. Yang ini biasanya kalau kamu tak dapat jawab, kamu hentam je. Kamu try, kamu jawab juga. Try tengok macam mana sebab formula dia untuk soalan yang susah ni, walaupun soalan dia susah, bantuan dia dekat soalan objektif. Objektif dia ada A, B, C, D. Untuk SPM, dia akan ada dua jawapan yang geng lain-lain. Contoh, saya bagi maksudnya dalam ABC ada 2 yang okey jawapan dia. Kamu tengok logik. 2 lagi memang out. Tengok betul-betul. Ini yang 10 ekor ni. Sebenarnya konsepnya untuk semua. Tapi
Kita tengok yang keyboard tu pun boleh nampak soalan tu. Okey, apa kita teruskan? Nanti kemudian tu sembang. Tengok soalan draft. Okey, nombor 1. Nombor 1 mudah je. Nombor 1 cerita pasal kecerunan. Kecerunan. Yang ini kalau ambil AdMed 2 kali belajarlah, syok lah ni. Kecerunan ni dia tarik macam tu, dia bagi K, dia bagi L. Dekat L kat atas L dia bagi 6 kat sini. Lepas tu dia bagi OL sama dengan 3OK. Sini O. Okey, macam mana kita nak buat benda ni? Soalan dia minta apa? Kecerunan. Bila kecerunan, ini cerita pasal kecerunan. Ada 4. Ada 4, saya pecah 2. 4 tu saya pecah 2. Yang pertama formula. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 yang selalu kamu pakai. Yang kedua, M sama dengan negatif pintasan. Pintasan Y per dengan pintasan X. Kalau yang ada pintasan kita akan pakai yang ni. Yang lagi 2, pasal selari. Dengan serenjang. Kalau selari sama. M1 sama dengan M2. Kalau serenjang, formula dia M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Dalam mat pada dulu yang ini belajar dalam mat saja, sekarang dah ada dalam mat. Dia dah ada siap lah. Ini cerita pasal kecerunan. Okey, contoh soalan ni yang sesuai soalan dia sesuai cari kecerunan, kita kena dapatkan apa? Pintasan. Ini pintasan. Okey, apa dia bagi? Dia bagi persamaan. OL sama dengan 3OK, bukan 30K ni O. Jadi OL 6. Kita hanya perlu ganti OL sama dengan 6. 3OK. Dia potong 3 turun bawah. Jadi akan dapat 2. OK sama dengan 2. Nampak? Terus dapat kecerunan kita. M sama dengan formula kita negatif pintasan Y per pintasan X. Dapat jawapan negatif 1/3. Hafal ni lebih kurang. Okey. Itu soalan pasal kecerunan. Okey. Okey. Terus nombor 2. Nombor 2, cakap mana yang kita sempat buat, kita buatlah sebab saya ada kelas adik-adik kamu pula lepas ni. Kesian dia orang. Tapi kalau kamu nak belajar sebab dia orang akan belajar benda yang sama kak. Hari ni sebab saya buat double kelas double benda yang sama, form 4 belajar, form 5 belajar. Nombor 2 kat sini, graf dia Y sama dengan X kuasa 2 campur X tolak 6. Dia bagi graf kat situ. Ini pasal kuadratik pula. Lebih kurang lah. Sini ada Q, sini ada P. Okay, kat sini cerita pasal pintasan. Pintasan. Tadi dah sebut sikit dah. Pintasan ada 2. Pintasan ada pintasan Y, ada pintasan X. Pintasan Y berlaku apabila X sama dengan 0. Kalau dia bagi persamaan lah untuk cari. Pintasan X pula berlaku apabila Y kosong, dia terbalik. Sebab tu koordinat dia dekat P ni. Ini P ni maksudnya pintasan X. Koordinat dia adalah X kosong. Maksudnya X ada, Y tak ada. Kat sini terbalik pula. Yang ini kosong Y. Nama lain dia juga dikenali sebagai C. C. Dah dapat jawapan dah kat situ Okay, soalan nak P tolak Q. Jadi nak cari P kat sini, kita tengok P adalah pintasan X. Pintasan X berlaku apabila Y kosong. Bila kita gantikan Y kosong, dia akan jadi kosong sama dengan X kuasa 2 campur X tolak 6. Kamu ini kuadratik, ambil kalkulator tekan. Jika kamu ambil kalkulator tekan kamu faktor, kalkulator kamu akan bagi jawapan. Dia akan bagi apa? 2, 3, negatif. 2 dan negatif 3. Nampak? Tekan kalkulator ni kuadratik yang kamu pakai apa? Degree 2 tu. Yang pakai degree 2 tu Okay? Pakai ni. A, B, C. Ni A, ni B, ni C. Dapat jawapan ni, maka kat sini adalah apa? Negatif 3. Macam tu. Okay? Yang ini senang. Sebab Q juga adalah C. Mana C kita ni? Terus dapat. C senang. Jadi apa jawapan untuk P tolak Q? P kita adalah negatif 3.
tolak dengan Q negatif 6. Dapat jawapan, tekan kalkulator, dapat 3. Okey? Itu antara soalan untuk kuadratik. Ini bab 1, saya rasa, tingkatan 4. Bab 1 tingkatan 4. Okey? Kita pergi dekat nombor 3. Mana nombor 3? Okey, tengok nombor 3 kejap. 3 ya Allah, nombor 2 saya tak tarik. Patutlah. Okey. Nombor 2. Pergi nombor 3 tu, Nombor 3 kat sini. Nombor 3, dia ada bagi satu graf kat situ. Tapi dekat part C ni ada 2 graf. Ada satu graf kurus, ada satu graf gemuk. Okey, yang ini fx, dia bagi ini gx. Okey, kat sini kita ambil dia fx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 5. Gx sama dengan px kuasa 2 tolak 5. Okey, kamu kena ingat formula dia. Ini kuadratik. Dalam kuadratik, formula arm dia adalah y sama dengan ax kuasa 2 campur bx campur c. Apa maksud benda ni semua? Okey, first kali yang paling kita dah sentuh dia c dulu. C adalah pintasan y. C adalah pintasan y. A adalah juga dikenali sebagai, A ni sifat dia sama ada dia positif atau negatif, dia akan bagi bentuk graf. Kalau A positif, bentuk graf dia senyum. A negatif, bentuk dia masam. Dan itu ni sifat dia. Dia punya nilai dia. Nilai dia A. A kalau dia besar, A nombor dia besar, dia kurus. Besar maksudnya dia kurus. Okay. Kalau A kamu tu kecil maksudnya dia gemuk. Kecil dia gemuk. Besar dia kurus. Okey? Kita tengok keadaan. Contoh saya ada tak yang dia jadi besar gemuk? Besar, tak ada. Sebab dia bahagi, tak boleh. Dia mesti kecil. Kecil, dia kurus. Okey? Besar, dia jadi lagi gemuk. Jadi kat sini, terbalik. Kecil, gemuk, besar, kurus. Nanti saya bagi sesat pula. Okey. Jadi kalau kamu tengok kat sini, ini kurus. Ini gemuk. Nampak? Jadi maksudnya, yang ini A dia, A1 saya letak, ini A2. Dekat ni ada. Okay, sorry. Dekat ada nombor dia bagi. Fx A dia 3. A sama dengan 3. Yang ini Gx A sama dengan P. Jadi kalau kita tengok kat sini, kalau yang ini 3, yang ini P, maksudnya yang ini P ni mesti lebih kecil daripada 3. Dia kena lebih kecil daripada 3. Nampak? Kan? Kenapa? Sebab lagi kecil, dia lagi gemuk. A dia. Kan? Dan A kita mesti bersifat apa? Positif. Sebab dia senyum. Jadi jawapan dia akan jadi positif yang lebih kecil daripada 3. Mana jawapan kita? Positif lebih kecil daripada 3, jawapan kita adalah 2. P sama dengan 2. Dia soalan objektif tu boleh buat. Kalau subjektif tak boleh ni, jenuh kira dia kena bagi pintasan kat sini. Nampak? Itu adalah syarat yang jarang pelajar ketahui sebenarnya dalam topik graf. Okey? Jadi insya-Allah lah untuk kamu dari tingkatan 5 untuk hari ini kan kita sampai sini dulu. Okey. Jadi insya-Allah kan kita akan jumpa lagi nanti kan minggu depan. Okey.
Lagipun sekarang ni kamu dah join dengan saya punya Legacy. Okay, untuk kalau kamu nak masuk kelas matematik ataupun admit yang memang asal kat sini pun boleh juga, boleh minta jadual. Tapi mungkin ada clash kan. Kena belajar, ada pelajar dia nak ambil kelas. Tapi saya mungkin akan susun sikitlah untuk program peningkatan matematik dan matematik tambahan untuk kelas hujung minggu, insya-Allah. Itu kemudian kita akan beritahu kan. Okey, kita tengok trial kamu dulu macam mana. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, baik.